Dia semua dah sedia. Dan kalau ada sebarang soalan nak ditanyakan, boleh tanya dalam group chat, okey, dan tuliskan dalam group chat supaya cikgu boleh baca dan kita boleh cikgu boleh menjawab soalan itu terus. Alright? Baik. Soalan saja. Jangan nak borak-borak, jangan nak buat pick up line. Kan? Ini ada yang nak buat pick up line lah apalah kan. Dah. Okey, baik. Okey, baik. Kita lihat, okey, kebangkitan nasionalisme. Baik, sebelum ni kita telah belajar tentang maksud-maksud nasionalisme, iaitu berkaitan dengan perasaan cinta terhadap bangsa dan negara, dan kita dah lihat pendapat-pendapat tokoh-tokoh berkaitan dengan nasionalisme. Kenapa bab 2 ni kita kena belajar nasionalisme? Sebab kita nak tahu dari mana asal usulnya perasaan semangat cinta akan negara ni. Dari mana asal usulnya? Kita kadang-kadang main cakap je, oh, kita semangat cintakan negara, kita patriotik. Tapi kita fikir balik, daripada mana sebenarnya? Itu yang kita nak kaji. Dan kalau kita lihat, ya sebenarnya inilah pendapat tokoh-tokoh sejarawan yang kita dah bincangkan pada kelas yang lalu, iaitu semangat cintakan negara. Tetapi ingat, semangat cintakan negara ni ataupun nasionalisme ni, dia berbeza mengikut negara. Kalau di tanah Melayu berbeza, kalau di England berbeza, kalau di Amerika berbeza. Jadi kita nak tahu apa perbezaan dia, sebab dia mengikut tempat dan juga mengikut masa. So, kita lihat hari ini iaitu berkaitan dengan kita nak lihat tentang revolusi keagungan, iaitu tentang the glorious revolution yang kita telah pelajari baru-baru ini. Okey, iaitu berkaitan dengan keinginan menegakkan kedaulatan parlimen dan juga hak asasi rakyat. Baik. So, nasionalisme ni kalau di England ya sebenarnya dipanggil revolusi keagungan. Okey, di England ataupun Glorious Revolution. Dan kenapa dia berlaku? Kerana keinginan rakyat mereka ya menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. So, sebab apa? Sebab pemerintahan monarki sebelum ini. Monarki itu ialah pemerintahan beraja. Raja sebelum ini iaitu Raja James yang kedua ni telah membelakangkan parlimen, iaitu telah tidak memperdulikan parlimen semasa menggubal undang-undang. Buat undang-undang suka-suka hati, tak ikut kehendak rakyat. Memanglah rakyat marah. Jadi ahli parlimen pun menentanglah raja berkuasa mutlak ini. Okey, dan kalau kita lihat sekejap. Okey. Dan kalau kita lihat ahli parlimen ini okey, kejap. Ada problem sikit dengan cikgu punya apa? Dengan cikgu punya speaker ni kejap. Okey, baik. So, ahli parlimen menentang raja berkuasa mutlak dan disokong oleh Mary II dan juga suami dia iaitu William of Orange daripada Belanda. Baik, bukan nak cik apa. Sebenarnya cikgu punya USB ni dia connection dia tak berapa cantik. Jadi sebab itu nak kena tukar juga ni. Okey, baik. So, menyedari sokongan semakin kurang, jadi Raja James yang kedua ini telah lari ke Perancis dan peristiwa ini dikenali sebagai revolusi keagungan. Kerana peralihan kuasa daripada raja kepada parlimen itu berlaku tanpa pertumpahan darah. Maknanya tanpa ada peperangan. Bagus tu. Dan Bill of Rights maknanya surat kekuasa hak sebenarnya. Bill of Rights ni maknanya adalah kita kata peraturan-peraturan hak digubal untuk memberi keutamaan kepada parlimen untuk menggubal undang-undang dan mengutip cukai. Jadi sebelum ini, okey, menggubal undang-undang, mengutip cukai adalah kuasa raja. So sekarang bila raja dia dah lari, kan, Raja James sudah lari pergi ke Perancis, maka mereka buat satu memorandum atau satu perlembagaan baru di mana apa tahu? Okey, kita akan beri keutamaan kepada apa? Parlimen. Parlimen buat undang-undang dan parlimen juga ada hak untuk mengutip cukai. Nampak tak? Itulah revolusi keagungan dan mencetus kepada nasionalisme. Dan Bill of Rights ini dapat persetujuan daripada William of Orange dan juga Mary II. Okey, selepas Raja James itu digulingkan
dan ianya telah dijadikan undang-undang pada tahun 1689. Dalam undang-undang ni kata apa tahu? Bill of Rights. Menghadkan, maknanya limitkan kuasa monarki. Kuasa raja. Monarki ni raja Raja berkuasa mutlak, hadkan kuasa dia. Dan kemudian tingkatkan status parlimen dan gariskan hak-hak individu tertentu. Nampaknya maknanya apa? Maknanya kuasa bukan lagi di bawah raja, tapi banyak kuasa telah diberikan kepada rakyat. Yes. Sebenarnya hak mengutip cukai sebenarnya dapat duit cukai ke dapat buat cukai baru? Sebenarnya dapat duit cukai. Maknanya dapat dikutip cukai itu bukan lagi untuk raja tetapi untuk rakyat. Maknanya ada pemimpin-pemimpin ahli parlimen yang ditugaskan melalui kementerian-kementerian tertentu untuk mengutip cukai itu bagi pihak kerajaan. So bukan lagi bagi pihak raja. Dan juga mereka berkuasa untuk membuat cukai-cukai yang baru. Itu sebenarnya. Boleh faham Fifi jadi itu yang berlaku. So, kalau kita lihat di sini, kebebasan dan konsep utama je iaitu dalam Bill of Rights iaitu kebebasan untuk memilih anggota parlimen tanpa campur tangan raja ataupun ratu dan kebebasan bersuara di parlimen. Macam yang berlaku di Malaysia lah. Maknanya apa? Semua orang di parlimen itu, ahli Dewan Undangan Negeri, semua boleh bersuara tentang hak-hak rakyat. Jadi raja tak boleh masuk campur. Nampak tak? Raja tak boleh masuk campur. Diam-diam je, duduk kat atas diam-diam. Jadi kebebasan daripada campur tangan raja dengan undang-undang ya. Dengan undang-undang tau, bukan simply say tak boleh, tapi ada undang-undangnya. Raja dilarang menubuhkan mahkamah sendiri. Raja juga dilarang bertindak sebagai hakim sendiri, tak boleh. Jadi dia sebenarnya dulu parlimen semua berkawan ke? Okey. Baik. Ini mungkin sebab kamu lihat apa yang berlaku di parlimen Malaysia, betul? Sebenarnya kalau kamu lihat parlimen Malaysia tu, ada yang pembangkang, ada yang penyokong kerajaan semua kan. Macam dalam tu macam kutuk sana, kutuk sini apa semua kan, pumpang. Sebenarnya cerita betul lah. Ini cerita betul. Bila dia orang keluar, dia orang pergi minum-minum satu meja, minum kopi kat luar satu meja. Borak-borak kan. Itu hakikatnya. Itu hakikatnya. Sama ada ahli parlimen daripada kerajaan ke, daripada pembangkang ke, bila diorang keluar daripada parlimen boleh minum borak-borak satu meja. Ya. Sebab apa? Sebab sebenarnya dalam parlimen hanyalah mereka nak menuntut hak je. Tapi bila di luar, mereka berkawan baik. Mereka just macam, aku kau je. Itu je sebenarnya. Dalam tu perbezaan dalam parlimen tidak dibawa keluar. Yang dibawa keluar cuma apa? Cuma peribadi mereka dan juga macam mana tuan? Okey ke tuan apa semua? Ya, masa kerja diorang kena gaduh sebab mereka serius untuk memperjuangkan hak rakyat. Tapi bila di luar, mereka peribadi. Mereka tak bergaduh. Mereka boleh duduk semeja, sembang semeja. Ini yang sebenarnya berlaku dan ramai rakyat tak nampak sebenarnya. Sebab benda tu tak perlu nak diwar-warkan. Jadi sebenarnya yang kamu lihat itu kerana apa? Kerana mereka memperjuangkan hak rakyat. Bukan bermusuh sampai keluar lah. Baik. Yes. Kemudian, selalu kawan yang selalu gaduh lah sebenarnya. Sebenarnya itulah sebenarnya yang kamu perlu apa? Perlu jadikan sebagai contoh, iaitu apa? Bila kamu dalam sekolah, apabila nak perjuangkan hak berkaitan sekolah, kamu boleh tegakkan apa semua, sampai nak bergaduh apa semua, sampai nak bertekap semua. Tapi bila dah habis luar sekolah, korang sepatutnya berkumpul, minum-minum, borak-borak. Tak payah cerita benda tu lagi. Itu sebenarnya. Ini kat dalam sekolah bergaduh, kat luar sekolah bergaduh, apalah korang ni. Jadi itu sebenarnya. Ya, betul. Barulah dikatakan profesional. Itu dipanggil profesional. Masalah di dalam di dalam parlimen tak bawa keluar. Jadi itu yang lebih baik. Alright. Baik. So kebebasan untuk menghantar
petition kepada raja. Okay, petition maknanya kebenaran kepada raja lah. Okay. Kemudian juga, yes, kemudian kebebasan menggunakan senjata untuk mempertahankan diri. Okay. Okay, sekejap. Hari ni apa? USB banyak sikit. USB cikgu banyak problem. USB ni problem sikit. Okay, boleh dengar tak? Ya, bunyi PC cikgu. Boleh dengar tak? Boleh cikgu, boleh cikgu. Boleh cikgu. Sekejap Cikgu boleh cikgu. Cikgu boleh cikgu. Cikgu boleh cikgu. Okay. Okay. Boleh dengar? Boleh. Cikgu boleh cikgu, cikgu boleh cikgu. Cikgu boleh cikgu, cikgu boleh cikgu. Speaker tak, sekejap. Orang dulu boleh simpan senjata untuk diri sendiri. Boleh dengar tak? Cikgu boleh Cikgu cikgu. tak dengar suara korang. Sekejap. Cikgu boleh cikgu, cikgu boleh cikgu, cikgu boleh cikgu. Okay, sekejap USB port dia problem sikit ni. Okay. Okay. Jap. Darren cuba nyanyi Darren satu lagu. Tak dengar. Cikgu handsome. Sekejap okay. Tiba. Okay. Okay, Daniel, boleh tak tolong nyanyi satu lagu? Dan. Tak boleh cikgu. Boleh tak Dan? Nak nyanyi satu lagu? Cannot. Tak dengar? Kacak. Cikgu memang tak dengar ni. Saya cikgu nyanyi. Serius lah cikgu. Serius lah cikgu. Tak dengar. Oh, korang dengar? Cikgu yang tak dengar. Kami dengar cikgu, kami dengar. Suara saya terlalu sedap cikgu. Itulah tu lagi. Telinga aku. Cikgu dengar cikgu explain je. Memang gempur. Memang gempur. Okay, boleh nyanyi? Okay, cikgu tak dengar. Aisyah nyanyi Aisyah. Baru dengar. Baru dengar. Suara saya sedap sangat cikgu. Okay. Gempur. Okay. Maknanya yang betul-betul tadi Khairul lah suaranya yang sedap. Yang lain-lain semua tak sedap. Sebab tu tak dengar. Okay, baik. So, kita sambung. Okay, baik. PC cikgu pun jadi. Okay, gitulah. Okay. Terima kasih banyak. Okay, maknanya cikgu kena cari USB port yang baru. Alright. Baik. Kita lihat, okay, kebebasan. Okay, tadi ada yang tanya kebebasan menggunakan senjata untuk mempertahankan diri seperti yang dibenarkan undang-undang. Ini yang berlaku di ini di England di mana mereka boleh memiliki senjata api untuk mempertahankan diri. Yang dibenarkan undang-undang itu memang berlaku di sana. Itu yang memang berlaku di sana. Di Malaysia taklah. Di Malaysia tidak. Di Malaysia hanya pegawai-pegawai tertentu saja yang boleh memiliki atau menggunakan senjata api. Okay. US pun macam ni. Yes, US pun macam ni juga. US pun macam ni. Tapi di Malaysia tidak. Okay, Malaysia tidak dibenarkan sama sekali. Okay. Baik. Kebebasan daripada hukuman yang kejam dan luar biasa serta ikat jamin yang berlebihan. Maksudnya apa? Okay. Maksudnya di sini kalau kita lihat, okay, tidak ada lagi hukuman-hukuman yang kejam seperti zaman dulu, okay, di mana even di Britain, di US, mereka ada hukuman-hukuman seperti mencampakkan orang pesalah itu dengan batu, okay, kemudian campakkan ke dalam sungai ataupun ke dalam laut. Kemudian ada juga yang memasukkan bola api ke dalam mulut dan memecahkan anak tekak tu. Begitu juga hukuman-hukuman sula. Okey, jadi hukuman-hukuman yang kejam dan luar biasa itu tidak lagi diamalkan. Habis kuat pun penjara lah semua. Itu kebebasannya. Dan Diana Wafia tanya,
Ya, kalau zaman sekarang kena ada lesen ingat cikgu. Yes. Zaman sekarang kena ada lesen dan kena mohon lesen tu dan mesti menjelaskan apa tujuannya untuk memiliki senjata itu. Ah, kalau setakat suka-suka tak ada. Okey. Baik, kebebasan daripada cukai khas diraja tanpa persetujuan parlimen, maknanya okey tak perlu bayar cukai raja. Okey, kalau parlimen tak setuju, ya, nak tembak hati orang pakai senjata, terbunuhlah orang tu pandai. Ya, okey betul. Okey. Kebebasan denda dan penyitaan, maknanya sita rampasan harta, ya, tanpa perbicaraan, dan juga kebebasan daripada penjagaan tentera ketika aman dan tanpa persetujuan parlimen. Maknanya banyak berlaku kebebasan lah. Okey, kebebasan terhadap hukuman yang kejam, terhadap cukai-cukai diraja, terhadap denda dan perampasan harta. Cukai raja dulu sebenarnya banyak. Okey, tapi jangan tanya berapa. Tapi memang banyak. Okey, memang banyak. Alright. Baik, so itu yang dalam Bill of Rights, di mana inilah yang telah dijadikan satu asas perlembagaan untuk England dan juga selepas revolusi keagungan. Kenapa mahal? Kenapa jangan tanya cikgu? Okey, baik, sebenarnya the exact amount itu berubah-ubah. The exact amount itu berubah-ubah. Jadi kita tak tahu exactly berapa dan tahun bila yang kau nak tanya. Kan? Sebab dia terlalu besar range itu. Jadi bila terlalu besar range itu, kan kita tak tahu exactly berapa sebenarnya. Okay? Yes. Pada dulu ada yang ketika yang 10%, ada juga yang naik sampai 20%, dan pernah juga di mana cukai raja itu dinaikkan sampai 50 sampai 80% pun ada. Satu ketika dahululah. Tapi kita tak tahu bila dan juga kat mana kita nak allocatekan persen-persen ni itu mengikut tahun. Jadi sebab tu kita kata secara umumnya dia adalah cukai raja yang mahal secara umumnya. Okay. Baik. Kemudian kita nak belajar revolusi kedua, iaitu revolusi Amerika. Kalau kita lihat revolusi Amerika ni satu-satunya revolusi yang kita kata agak unik sikit lah. Revolusi Amerika ni berbeza dengan revolusi England. Sebab apa? Sebab revolusi Amerika sebenarnya adalah hasil reaksi, respon orang Amerika menentang British. Sebab British tidak melindungi hak penduduk Amerika. British tidak melindungi hak penduduk Amerika. Kenapa macam tu? Baik. Satu ketika dahulu, Amerika sebenarnya di bawah pemerintahan ataupun sebahagian daripada Britain. Sebahagian daripada tanah jajahan British dulu Amerika. Jadi dia sebahagian daripada kawasan pentadbiran British. Kemudian rakyat Amerika ini menentang akta memungut cukai di jajahan, maknanya di kawasan jajahan Amerika lah. So rakyat Amerika menentang pemungutan cukai itu. Contohnya iaitu akta pelayaran, akta gula, akta stamp dan juga akta teh. Akta teh. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat bahawa akta-akta ini sebenarnya untuk mengutip cukai. Baik. Kalau Dan tanya, ya betul. Kalau Dan tanya, memang rambut orang dulu style orang barat macam tu ke? Kan cikgu pernah bagi tahu, sebenarnya rambut dia itu adalah rambut palsu. Rambut dia orang tu yang putih-putih, yang bergulung-gulung tu rambut palsu. Kerana apa? Kerana rambut mereka tak ada rambut. Kebanyakan mereka botak. Kenapa botak? Kerana mereka jarang mandi. Setahun sekali je mandi. Kadang-kadang sepanjang hayat sekali atau 2 kali je mandi. Sebab itu rambut dia orang gugur dan dia orang kena pakai rambut palsu. Alkohol dah lama dah minum. Dah lama dah dia minum. Ada style juga. Dan kenapa orang Inggeris suka minum teh? Sebab teh ini sebenarnya adalah minuman bagi orang-orang yang
eksklusif dan juga yang dikatakan sebagai minuman bagi orang-orang yang berpangkat tinggi. Jadi dia orang kata makanan ataupun minuman bagi orang-orang yang mewah. Sebab itu mereka minum teh. Okey. Baik. Diorang tak mandi sebab bagi diorang mandi itu sebenarnya banyak tanggapan bahawa mandi itu adalah sesuatu yang buruk yang akan menyebarkan pelbagai penyakit. Sebab itu diorang tak mandi. Itu pandangan diorang pada zaman dahululah. Okey. Pada zaman dahulu. Yes. Okey. Zaman sekarang teh dah biasa dah. Zaman dulu memang teh tu memang sesuatu yang eksklusif. Teh tu macam eksklusif sangatlah. Tak berbau ke? Confirm lah tak mandi tu dah confirm lah tak mestilah berbau. Sebab itu dia orang pakai minyak wangi. Sebab tu dia orang pakai minyak wangi. Tercipta minyak wangi sebab apa? Sebab dia orang sedar badan dia orang busuk. Sebab tu diciptanya minyak wangi. Alright. Kita lihat di sini. Baik, penentangan Amerika ni, okey, kalau kita lihat sebenarnya mereka guna slogan tiada cukai tanpa perwakilan. Maknanya apa? Sebab dalam Parlimen British, okey, kalau kita lihat di sini, okey, kalau kita lihat dalam Parlimen British, okey, di sini Parlimen British, okey, tiada wakil Amerika. Maknanya Parlimen British hanya mengutip cukai tapi tidak ada wakil Amerika dalam Parlimen British. Jadi kalau masalah-masalah di negara di kawasan Amerika tidak dibangkitkan dalam Parlimen British. Jadi itu menyebabkan apa yang dikatakan sebagai kebajikan rakyat di Amerika itu tidak dijaga. Sebab tu dia orang marah. Okey, dah lah dia orang tu dikutip cukai. Oh, kita orang ni orang Amerika, engkau asyik kutip cukai aja. Kan, ambil cukai tapi kita orang punya hal masalah kau tak ambil tahu. Sebab itu dia orang menentang sebenarnya. Ya, betul. Okey. Jadi sebenarnya okey sebab dalam sejarah tinggal 3 alam Melayu membeli daripada China kan. Yes, betul. Betul. Sebenarnya teh ni okey. Kalau korang macam confuse kan, kenapa teh? Okey, kerana teh adalah minuman yang eksklusif dan juga dia menyihatkan. Dan teh ni kebanyakannya hanya terdapat di mana? Di mana di China sahaja, China dan juga Sri Lanka. Okey. Jadi sebab itu diorang ambil daripada China dan sebenarnya satu-satunya negara pada waktu itu yang ambil teh daripada China adalah Britain. Cikgu. Ya. Cameron Highland tak ada ke? Zaman tu tak ada. Ini tahun bila? 1776. Cameron pun tak buka lagi. Apalah kau ni. Jadi itu sebenarnya. Okay. So kalau kita lihat bila Britain ambil teh daripada China, kemudian dia akan jual kepada Amerika dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian dikenakan cukai lagi. Sebab itu rakyat Amerika marah. Rakyat Amerika marah. Dikenakan cukai terhadap gula, terhadap teh. Betul. Jadi George Washington telah mengetuai Kongres di Amerika dan isytiharkan perang terhadap British. Sebab apa? Untuk perjuangkan kemerdekaan Amerika. Nak berjuang untuk bebaskan Amerika daripada Britain tu. Jadi mereka telah buat satu kongres, maknanya satu perhimpunan, dan kongres itu meluluskan pengisytiharan kemerdekaan Amerika. Yang menegaskan bahawa revolusi berakhir pada 1783. Ya. Jadi British revolusi ini berakhir pada 1783 apabila British mengakui kemerdekaan Amerika. Dan sebanyak 113 buah bekas tanah jajahan digabung dan diberi nama baru sebagai Amerika Syarikat yang perkenalkan demokrasi. Ya, okey. Baik. Teh macam dengan Lipton ke cikgu? Okey, dulu sebenarnya teh serbuk. Dia bukan teh dalam uncang. Orang dulu minum teh dalam serbuk.
Kemudian dimasukkan ke dalam air yang panas, kemudian dikacau dan mereka minum tanpa ada gula. Sebab teh ni sebenarnya sebaik-baiknya minum tanpa gula. Yes. Okey, minum tanpa gula. Okey. Ya, jadi diorang merdeka awal. Amerika merdeka awal pada 1783. Merdeka daripada jajahan British. Okey. Jadi itu yang berlaku dan jamuan Boston, The Boston ataupun dipanggil The Boston Tea. Peristiwa Boston Tea ni memang terkenal di mana peristiwa ini adalah peristiwa tak. Zaman tu dia masih lagi serbuk bentuk okey, berbentuk daun-daun tu lah. Okey. Dia tak serbuk macam Milo tu, tak. Okey. So, peristiwa penentangan orang Amerika terhadap cukai dan monopoli British. Okey, terhadap cukai dan monopoli British dalam perdagangan di Amerika. Kopi tak wujud. Mungkin pada waktu itu kopi hanyalah minuman orang-orang yang apa? Orang rakyat lah sebenarnya, orang-orang marhain. Rakyat biasa minum kopi. Tapi orang-orang yang bergolongan-golongan bangsawan di Amerika ataupun di Britain, mereka minum teh. Jadi itu perbezaan darjat masa satu ketika dahululah. Baik. Yes. Okey. Peristiwa penentangan orang Amerika terhadap cukai dan monopoli British dalam perdagangan di Amerika. Okey. Kalau ikutkan zaman dulu teh lah mahal. Yes, teh pelabuhan. Baik. Apa yang berlaku dalam jamuan Boston ni, jamuan teh Boston ataupun Boston Tea ni, iaitu rakyat Amerika mereka telah membuang kotak-kotak yang berisi teh ni. Kalau eja teh memang dia akan automatically jadi lah sebenarnya. Okey. Mereka bertindak membuang kotak-kotak berisi teh ni ke laut daripada kapal British yang berlabuh di pelabuhan Boston, Amerika. Diorang buang kat situ. Jadi, tindak balas British inilah, maknanya British marah sebab diorang buang kotak-kotak itu sebagai tanda protes. Jadi, tindak balas ini telah mencetuskan revolusi Amerika. Jadi, kalau kamu faham bahawa sebenarnya ini adalah penentangan antara orang Amerika dengan British di mana mereka menentang cukai-cukai yang dikenakan oleh British terhadap mereka. Dah lah dikenakan cukai, tak apalah kena cukai. Tapi tak ambil berat kebajikan rakyat Amerika. Itu penting. Dan kita lihat 13 tanah jajahan British di Amerika telah disatukan, dan 13 tanah jajahan ini terletak di pesisir Atlantik mengisytiharkan kemerdekaan dan membentuk Amerika Syarikat pada 1784 selepas perang kemerdekaan Amerika. Jadi itulah yang berlaku. Okey, so kalau kamu nak boleh faham tentang revolusi Amerika ini, kamu kena faham siapa lawan siapa. Iaitu Amerika menentang British. Sebab apa? Sebab mereka menentang tentang pengutipan cukai, pengenalan akta-akta, pelbagai akta dan cukai tanpa meletakkan perwakilan Amerika di dalam Britain punya parlimen. So itu kesimpulannya lah tentang revolusi Amerika. Dan selepas beberapa tahun kemudian kalau kita lihat revolusi Amerika itu, maka tercetuslah revolusi satu lagi, iaitu revolusi Perancis di France. Dan idea nasionalisme Perancis lain. Perancis punya nasionalisme iaitu perjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan oleh pemikir Perancis, oleh seorang ahli falsafah Perancis ataupun seorang cendekiawan Perancis, iaitu yang bernama Jean-Jacques Rousseau. Dia panggil Jean-Jacques Rousseau dan juga Voltaire. Ada dua orang kat sini. Kalau disebut nama Jean-Jacques Rousseau dan juga Voltaire, bermakna itu adalah daripada Perancis. Baik, kita lihat di sini peranan Rousseau sebenarnya adalah telah menulis
The Social Contract. Ini adalah salah satu buku yang ditulis oleh Jean-Jacques Rousseau ni, iaitu dalam buku tu dia menerangkan tentang apa tahu? Okey, pentingnya keunggulan suara rakyat. Apa itu keunggulan? Iaitu kepentingan suara rakyat. Ini keunggulan ni maksudnya apa? Kepentingan suara rakyat untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Maksudnya apa? Maksudnya suara rakyat ataupun kita kata sebagai hak-hak rakyat adalah merupakan kata sepakat. Maknanya kata yang dikatakan sepakat untuk yang mempunyai kesedaran. Means that, senang cerita macam inilah. Sebenarnya di Perancis, rakyat mereka inginkan apa tahu? Mereka bersuara lebih. Dan suara rakyat itu diberi keutamaan dan lebih penting berbanding suara raja. Berbanding suara raja. Jadi mereka nak supaya apa? Kami ni, kami rakyat. Hak kami ni perlu diutamakan. Sebab kami ini kalau bersuara adalah untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Dan kita lihat kedaulatan suara rakyat, lebih penting, kedaulatan suara rakyat lebih penting daripada institusi raja dan birokrasi. Maknanya apa? Cikgu ada soalan. Ya, silakan. Okey, birokrasi tu apa? Okey, bagus. Baik, birokrasi ni sebenarnya adalah sistem pentadbiran berbentuk jabatan. Sistem pentadbiran berbentuk jabatan, iaitu seperti penubuhan jabatan air, jabatan tanah, jabatan pertanian. Itu pentadbiran itu dipanggil birokrasi. Macam Malaysia kita lah, kementerian-kementerian. Ya, betul. Okey. Oh. Jadi, sebenarnya dalam ayat ini dia kata apa tahu? Suara rakyat, hak rakyat itu lebih penting daripada raja dan lebih penting daripada sistem pentadbiran tu. Jadi kami nak suara kami diutamakan. Okey. Jabatan ni sebenarnya adalah kita kata sebagai satu biro ataupun setiausaha ataupun dikatakan sebagai satu grup yang menguruskan sesuatu perkara. Contohnya macam kalau kamu lihat di sekolah kamu, ada biro, mungkin banyak biro kan. Seperti kalau di sekolah ada biro apa Okey, biro matematik. PK Koko. Biro PK Koko ke. Sebenarnya biro-biro itu ialah jabatan. Kalau di peringkat negara dipanggil jabatan. So biro Dewan Makan. So untuk apa? Untuk menguruskan hal-hal Dewan Makan. So biro tu sebenarnya adalah merujuk kepada jabatan. Ya, itu sebenarnya. Paling terurus sistem pentadbiran dia pada zaman sekarang. Okey. Sebenarnya kalau nak diikutkan negara apa yang paling terurus sistem pentadbiran dia pada zaman sekarang, sebenarnya semua negara, hampir semua negara sebenarnya, ya betul. Sebenarnya hampir semua negara menguruskan negara mereka masing-masing dengan baik. So kita tak ada kata yang itu yang terbaik, sistem pentadbiran dia yang paling terurus, tak. Sebab lain orangnya, lain masyarakat, lain sistem pengurusan dia. Contoh, kalau di Malaysia, di Malaysia kita tak boleh guna sistem presiden. Sebab apa? Kalau guna sistem presiden, raja akan hilang, tidak ada lagi raja, maka kemungkinan besar rakyat akan buat rusuhan dan pelbagai lagi. Tetapi kalau di negara lain seperti di Indonesia ke, di Singapura, mereka menggunakan sistem presiden. Mereka tak boleh gunakan sistem raja. Jadi, ianya bergantung kepada masyarakat setempat. What's the best for the masyarakat itu adalah di mana di situlah dia buat sistem tu. So, sebab tu cikgu cakap apa tau? Sebenarnya macam kita belajar, bagaimana Hannah belajar, tak semestinya sistem yang Hannah belajar tu, sistem Hannah belajar di rumah kan. Ada timetable semua, boleh tak digunakan pada Nurin? Belum tentu boleh. Adakah efektif untuk digunakan sistem itu pada Daniel? Belum tentu. Adakah boleh digunakan untuk Afif Zamri? Belum tentu.
Dan apakah sistem pembelajaran yang Afif Zamri gunakan boleh diguna pakai pada Sushmita? Belum tentu. Nampak tak? Dia terpulang kepada diri masing-masing. Jadi, jadi kalau kita lihat, dah kau kenapa kau nyanyi, Cap? Suara kau sampai sini dengar, Cap. Okey. Jadi bergantung kepada situasi dan masyarakat itu sendiri. Macam kamu, sistem pembelajaran kamu berbeza sebab apa? Bergantung kepada kemampuan masing-masing dan juga keperluan masing-masing. Okey. So tak semestinya apa yang Daniel buat, okey, kamu patut contohi. Mungkin boleh ambil sikit-sikit. Tetapi untuk bulat-bulat tiru mungkin tak sesuai. Mungkin tak sesuai. So kamu kena faham tu ya. Okey. Okey, maksud biro macam lembaga disiplin, lembaga pengawas boleh. Okey, lembaga disiplin, lembaga pengawas, biro dewan makan, biro kantin, kemudian juga biro asrama ataupun biro koko. Semua biro-biro tu yang dalam sekolah kamu tu sebenarnya merujuk kepada jabatan. Kalau di peringkat kerajaan, okey, kerajaan negeri ke kerajaan persekutuan, itu tak dipanggil biro, kelakar lah bunyi dia biro. Dia panggil jabatan. Dan ada 2-3 jabatan kalau sama, dia akan gabungkan menjadi apa? Menjadi kementerian. Di bawah satu kementerian. Cikgu, saya ada soalan. Ya. Lepas sekarang Tak ada Hana. Silakan. Sekarang cikgu cakapkan tentang jabatan semua tu. Ya. So apakah fungsi lembaga cikgu sebagai lembaga hasil dalam negeri, lembaga peperiksaan negara, apa fungsi dia semua tu cikgu? Apa fungsi lembaga tu? Okey, sebenarnya lembaga ke, biro ke, jabatan ke, dia sebenarnya sama je. Fungsi sama. Okey. Fungsi sama. Cuma mungkin nama yang berbeza. Okey, tapi kerja dia orang menguruskan apa yang telah diamanahkan. Contoh, kalau lembaga peperiksaan, maknanya dia akan menguruskan segala peperiksaan yang dibuat di negara kita seperti SPM, STPM, okey, ada yang uruskan buat soalan semua dia. Jaga kerahsiaan soalan semua dia, tu lembaga peperiksaan. Kalau lembaga hasil dalam negeri, dia menguruskan semua berkaitan dengan income tax seperti income tax syarikat, income tax individu, itu lembaga hasil dalam negeri. Begitu juga dengan jabatan, contohnya jabatan hasil dalam negeri, semua menguruskan hal-hal yang berkaitan, tapi sebenarnya sama, iaitu apa? Ianya adalah biro ataupun jabatan, sistem birokrasi. Okay. Right. Jadi kalau kita lihat, berbalik semula kepada apa yang berlaku di Perancis ya, di mana kalau kita lihat di Perancis, Jean-Jacques Rousseau, ingat nama tu ya, Jean-Jacques Rousseau, dia mementingkan kedaulatan suara rakyat, maka golongan-golongan revolusi, iaitu golongan-golongan rakyat yang menentang raja ni, golongan rakyat yang menentang raja nak buat revolusi ini, okey, mereka telah menyasarkan kepada pemerintah mereka pada waktu itu tau, iaitu Raja Louis dan juga golongan-golongan bangsawan. Malah kalau kamu nak tahu, even golongan-golongan bangsawan ini juga telah dihukum pancung di hadapan rakyat. Kerana apa? Kerana mereka semua telah mementingkan, cuba menegakkan sistem beraja itu. Tetapi golongan revolusi ini tak mahu lagi dah. Mereka nak mementingkan hak rakyat. Jadi mereka heret golongan-golongan bangsawan ini di khalayak ramai dan telah menjatuhkan hukuman pancung. Sampai macam tu sekali ya. Yes, serius. Sampai macam tu sekali. Pancung tu apa cikgu? Pancung tu potong kepala. Potong kepala. Yes. Jadi, kenapa Cikgu. diorang ni... Cikgu. Ya. Zaman dulu hukuman pancung tu macam kira biasa ke? Memang biasalah. Memang biasa. Jadi kalau kita lihat di sini, kenapa golongan ini sanggup buat macam tu? Sebab, golongan-golongan bangsawan yang golongan ini sebenarnya merujuk kepada golongan bangsawan tau. Golongan bangsawan ini,
dia telah monopoli, maknanya menguasai pelbagai keistimewaan. Dia orang dapat rumah besar, dapat minum sedap-sedap, dapat makan, dapat kekayaan. Okey, tetapi rakyat terbeban dengan cukai. Jadi itu menyebabkan rakyat tak puas hati. Malah rakyat telah menggempur penjara Bastille iaitu di Perancis itu dan membebaskan tahanan-tahanan politik. Dan mereka telah berjaya menggulingkan Raja Louis itu. Jadi kesannya apa berlaku? Kesan daripada revolusi itu, maka muncullah Republik Perancis yang telah menamatkan sistem beraja di Perancis. Nampak? Okey. Sebab apa? Salah silap, okey, ataupun kita kata kesilapan sistem beraja juga, di mana mereka terlalu mewah. Okey, terlalu mewah tetapi membiarkan rakyat terbeban dengan cukai. Of course rakyat akan marah dan rakyat akan bangun memberontak dan juga menamatkan sistem beraja di Perancis. Sampai sekarang Perancis tak ada raja, menggunakan sistem republik sahaja. Republik maknanya apa? Diketuai oleh presiden. So tidak ada raja, diketuai oleh presiden. Itu republik so itu di Perancis. Okay? Ya. Even sampai sekarang pun ada je. Okay? Kalau ikut ni ada je. Okay? Cuma sama ada kesedaran itu berlaku atau tidak, itu saja. Kalau kesedaran itu berlaku, maka mungkin berlakunya revolusi-revolusi yang akan datang lah. Okay? Baik. So iktibarnya iaitu kesedaran mencetuskan, nasionalisme ini telah mencetuskan kesedaran dan kebangkitan untuk memperjuangkan kedaulatan negara, iaitu kedaulatan yang menekankan hak dan prinsip kedaulatan rakyat. Maknanya apa? Menekankan hak dan juga keutamaan kepada rakyat. Sebelum ini asyik utamakan golongan raja, pembesar. Rakyat tertindas. Tetapi apabila munculnya nasionalisme ini, rakyat bangun dan rakyat kali ini ada kesedaran untuk mementingkan hak rakyat pula. Kami tak mahu lagi di bawah raja. Itu yang berlaku di mana? Berlaku di Britain, berlaku di Perancis. Jadi itulah iktibarnya. Jadi kepentingan, kalau kita lihat iktibar, kepentingan ilmu untuk meningkatkan kesejahteraan, dan idea nasionalisme ini tersebar sampai ke Asia dan juga Asia Tenggara. Bermula di Britain, kemudian di Amerika, kemudian di Perancis, menentang raja semua. Idea itu telah sampai ke Asia. Nampak? Asia, iaitu di India. Kita lihat di India dulu. So kalau kita lihat di India, biasanya kan berapa lama untuk rakyat sedar yang diorang kena buat revolusi? Sebenarnya kesedaran itu tidak ada range of time yang exact, tak ada. Tidak ada, sebab benda ni berlaku kepada kesedaran masyarakat tu sendiri. It's not about sejarah kan, peristiwa-peristiwa sejarah. It's not about mathematical yang simply 1 to 1, 1 plus 1 is 2, 2 plus 2 is 3. No. 2 plus 2 is 4, macam itulah. Tak. Dia sebenarnya, kalau macam Amerika, mungkin membabitkan 10 tahun. Kalau Perancis, mungkin hanya 5 tahun. Kalau mungkin di Britain, hanya 3 tahun. Kalau di Malaysia, lama. Malaysia mungkin dalam 10 ke 20 tahun, macam tu. Kalau di India, lagi membabitkan 100 tahun. So, dia bergantung kepada kesedaran lah. Kesedaran tu. Cikgu. Ya. Negara mana yang British kena jajah yang lama sangat? Lama sangat? Kalau ikutkan yang lama sangat, banyak. Kalau kita fikir bahawa tanah Melayu ni ataupun Malaysia ni pernah dijajah lama, hampir 120 tahun, tapi sebenarnya di India lagi lama. Di India lagi lama. Jadi exactly kalau kamu nak tengok, mungkin kamu boleh lihat kembali di negara-negara Commonwealth.
Mungkin di situ ada maklumat berkaitan dengan negara mana yang paling lama dijajah oleh British. Okey. Baik, ada punca ke rakyat tak sedar mereka kena buat revolusi? Okey. Sebenarnya tentang revolusi ini bergantung kepada kesedaran rakyat itu sendiri, dan kesedaran itu bukan simply say sedar. Sedar, tak. Kesedaran ini berkaitan dengan apa? Ilmu. Tak ada ilmu, tak sedar. Simply said. Tak ada ilmu, tak sedar. Dah ada ilmu, baru sedar. Itu kata kunci dia. Contohnya apa tahu? Contohnya macam rakyat Malaysia. Okey, tanah Melayu. Okey, dah lama. Okey, sampai tahun 1900 dijajah oleh British kan. Tetapi ada orang-orang tertentu yang sedar tentang negara kita sebenarnya telah dijajah oleh British, maka mereka yang ada ilmu ni, mereka sebarkan dalam surat khabar, mereka sebarkan melalui pertubuhan-pertubuhan, mereka sebarkan melalui radio untuk bagi tahu sebenarnya kita ni dah dijajah. Kalau diorang tu tak sebarkan ilmu tu, rakyat akan terus menyata apa? Kita ni memang di bawah British. Nak buat macam mana? British menjajah kita. Nampak tak? Kesedaran itu datang daripada ilmu. Jadi ilmu yang disebarkan. Kalau tak ada ilmu, memang tak sedar. Sebab itu macam kamu semua ni, kenapa perlu belajar sejarah? Kenapa perlu belajar banyak subjek? Sebab supaya kamu sedar. Dan berdasarkan kesedaran itu berdasarkan apa? Ilmu. Bukan simply sedar macam tu je. Okey. Baik. So ada Amira Aida tanya, kenapa British selalu jajah negara lain? Well, sebenarnya British, Portugis, Spanyol, okey, kemudian Belanda, hampir semuanya menjajah kerana 3 sebab itu. Iaitu 3G. Okey, apa itu 3G? Cikgu rasa banyak yang cikgu dah share dengan kamu tentang 3G. Okey, sebab Barat menjajah kawasan-kawasan lain kerana 3G. Apa itu 3G? Siapa boleh jawab? Boleh tuliskan dalam group chat. Glory, gospel dan gold. Iaitu gold, gospel dan glory. Gold untuk mereka mengejar kekayaan. Okey, gospel untuk mereka sebarkan agama Kristian. Gospel dan glory untuk memenangi dan mencapai kejayaan. Mencapai kejayaan kerana mereka menang dalam persaingan antara negara diorang. Mereka sesama mereka bersaing. Britain, Belanda apa semua bersaing untuk menjadi juara. So siapa yang juara tu mereka dapat glory. Pencapaian kecemerlangan. So itu sebab kalau kita lihat kenapa kadang kita fikir kenapa dia orang nak jajah? 3 sebab ni. Kekayaan, menyebarkan agama Kristian dan juga glory. Okay. Right. Yes. So kita lihat di India. Yes. Faktor-faktor reaksi. Nak naik di mata dunia. Of course lah. Okay. Dipandang tinggi lah di seluruh dunia kan. Sebagai negara yang hebat. Right. Maksud gospel. Gospel ni sebenarnya adalah small church ataupun kita kata sebagai church ataupun gereja yang kecil-kecil. Itu gospel. Gospel. Baik. Faktor India, iaitu reaksi penduduk tempatan. Kenapa ada nasionalisme di India? Reaksi penduduk tempatan terhadap dasar imperialisme British. Maknanya, kalau di India, diorang menentang apa tahu? Diorang menentang penjajahan British. Imperialisme ni maksudnya apa? Penjajahan, dasar penjajahan. Jadi penduduk-penduduk India menentang penjajahan British. Dan ia bermula dengan kebangkitan rakyat apabila rakyat bangun dan bangkit. Bangun dan bangkit dalam Dahagi India 1857. Diorang bangun untuk menentang British. Dan Dahagi India ini adalah pemberontakan yang dilancarkan oleh anggota-anggota sepoi ataupun askar upahan British yang berbangsa India. Dahagi itu sebenarnya adalah nama pemberontakan. Nama sejenis pemberontakan. Nama pemberontakan yang berlaku di India.
Jadi bukan operasi, mungkin pemberontakan, mungkin nama operasi jugalah dahagi itu. Sepoi itu bermaksud askar upahan. Okey, askar upahan. British, kalau kita fikir, oh British ada tentera British. Tak semestinya. Kadang-kadang British, dia ambil penduduk-penduduk India, jadikannya tentera British. Jadikannya tentera British. Jadi sebab itu dipanggil askar upahan British yang berbangsa India. Alright. Dan kalau kita lihat pemberontakan dahagi India ni sebenarnya iaitu satu reaksi. Telugu. Apa maksudnya? Kalau Darren mungkin boleh translatekan untuk kami. Dahagi itu berasal dari bahasa Telugu. Mungkin maksudnya apa tu dahagi tu? Baik. Reaksi kepada ancaman pengaruh British terhadap adat, budaya dan agama masyarakat setempat. Means that diorang menentang sebab apa? Apabila melihat British banyak mencemari dan juga banyak meluaskan pengaruh dan mengubah adat, mengubah budaya dan cuba mengubah agama-agama rakyat tempatan. Sebab itu diorang rasa ini tak betul. So diorang melawan. Itu dipanggil nasionalisme atau ya. Oh ya ke? Baik. Isunya pada awalnya mereka memberikan perhatian kepada isu-isu sosio-agama seperti siapa tahu Brahmo Samaj dan juga Arya Samaj. Ini adalah dua pertubuhan bukan nama orang dia pertubuhan. Pertubuhan yang penting yang menggiatkan usaha kecintaan kepada budaya tempatan. Kesan dari pengaruh budaya barat. So mereka tak mahu lagi menerima pengaruh budaya barat, mereka nak mengutamakan kepada budaya tempatan. Jadi mereka giat tu apa? Giat tu mengaktifkan. Pertubuhan penting yang menggiatkan ataupun mengaktifkan ataupun memajukan itu giat ataupun aktif. Menggiatkan rasa kecintaan, mengaktifkan rasa kecintaan kepada budaya tempatan. Dan sebab itu kalau kita lihat kesannya sampai sekarang lagi kalau kamu pergi di India, negara India sendiri, mereka jarang memainkan muzik daripada barat. Mereka jarang membudayakan, mengamalkan budaya-budaya barat. Mereka akan tetap kekal dengan budaya-budaya mereka sendiri, muzik mereka sendiri, filem mereka sendiri. Sebab apa? Mereka ada kecintaan kepada budaya tempatan. Itu di India. Menentang, menukar, menumbangkan pihak berkuasa yang berada di atas mereka. Tentera terhadap pihak atasan mereka. Yes, terima kasih banyak Darren. Sushmita. Terima kasih banyak Sushmita. Bermakna kalau kita boleh kaitkan dengan dahagi India maknanya adalah pemberontakan oleh askar-askar upahan British terhadap dia orang punya senior-senior mereka yang di atas, pihak berkuasa yang lebih di atas. Itu dipanggil dahagi India. Satu terms pemberontakan juga. Means that apa? Ianya adalah satu pemberontakan. Yes. Bagus. Terbuka ke? Pemberontakan itu kan dilakukan oleh askar upahan tu. Tidaklah terbuka tapi di dalam kalangan tentera lah. Right. So, kalau kita lihat pertubuhan ini, perkembangan pendidikan barat, perkembangan pendidikan barat membawa kepada kemunculan golongan intelek iaitu golongan bijak pandai yang memulakan gerakan lebih tersusun dengan menubuhkan Kongres Kebangsaan India iaitu INC. India National Congress pada 1885 dan pada waktu ini juga muncul Liga Muslim pada 1906. Sebab apa? Munculnya golongan-golongan bijak pandai ni yang telah belajar daripada pendidikan barat. So mereka pun buatlah satu gerakan dengan cara untuk menentang imperialisme tu, menentang penjajahan itu dengan tubuhkan Kongres Kebangsaan India dan Liga Muslim. So ada dua. Jadi kalau kita lihat
gerakan bersifat radikal ini, maknanya gerakan radikal ni maknanya agresif ya. Gerakan bersifat yang lebih agresif oleh Bal Gangadhar Tilak dan juga Bipin Chandrapal. Ini pada awal abad ke-20. Okey, awal abad ke-20. Okey, pemimpin-pemimpin seperti Bal Gangadhar Tilak dan juga Bipin Chandrapal, mereka menentang British secara militan, maknanya secara ketenteraan. Secara ketenteraan terhadap British. Dan selepas, okey, kalau kita lihat PD1 maknanya apa? Perang Dunia Pertama ya. Ingat PD1 maksudnya Perang Dunia Pertama. Selepas Perang Dunia Pertama, INC tadi iaitu India National Congress ini menjalankan dasar tidak bekerja sama. Okey, tidak bekerja sama dengan British, tak mahu kerjasama dengan British. Dan ini diketuai oleh nama besar ini, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, ingat nama tokoh ni, Mahatma Gandhi yang menjadikan satyagraha. Apa itu satyagraha ni? Macam-macam terms ni. Satyagraha iaitu berpegang teguh kepada kebenaran dan menjadi asas perjuangan tanpa apa? Kalau kita lihat di sini, tanpa keganasan. Itu satyagraha. Senang cerita, satyagraha ni apa tahu? Iaitu penentangan tanpa keganasan. Nak menentang imperialisme di India tapi tanpa ada keganasan. Jadi, INC dan Liga Muslim telah membentuk jawatan kuasa khas bagi merangka rancangan pembahagian India, iaitu kepada dua, India dan juga Pakistan. Sebenarnya kalau kita ikutkan menentang without physical contact sebenarnya berlaku di Malaysia. Kalau kamu lihat macam mana Tunku Abdul Rahman, daripada tahun 1948 sampai 1957, ada tak kita berperang dengan British? Tak ada. Kita tak berperang dengan British. Tapi kita berusaha untuk dapatkan kemerdekaan. Kita buat pilihan raya, kemudian kita memohon untuk berjumpa dengan setiausaha tanah jajahan untuk diorang setuju untuk bebaskan negara kita daripada penjajahan British. In the end, 1957, 31 Ogos, kita dapat kemerdekaan. How? Itu semua penentangan tanpa kekerasan. Penentangan tanpa keganasan. So, nampak tak? Malaysia dah buat apa pun? Malaysia dah buat. Dan ini pada peringkat awalnya dimulakan di India. Di India. So, kalau kita lihat pada 14 Ogos 1947, Pakistan diumumkan merdeka dengan Muhammad Ali Jinnah sebagai Governor General Pakistan. Manakala sehari kemudian, iaitu 15 Ogos 1947, India pula mengumumkan kemerdekaan mereka dengan Jawaharlal Nehru sebagai Perdana Menteri pertama India. Yes, itu sebenarnya. Baik. So, cikgu rasa mungkin ramai yang dah blank-blank ni sebenarnya ni. Sebab banyak sangat fakta sebenarnya. Pening-pening kepala. Baik. Cikgu ulang semula. Cikgu ulang semula untuk pemahaman. Ada yang tidur orang. Baik, kita lihat apa yang kita nak ulangkan iaitu revolusi ni ya. Terbagi kepada kita yang belajar revolusi di dunia, iaitu ada 3. Iaitu revolusi keagungan di England, revolusi kemerdekaan Amerika dan juga revolusi Perancis. Yes, sebenarnya chapter ni sangat interesting tapi dia terlalu besar. Dia terlalu besar. Dia terlalu besar. Jadi sebab itu kita kena go slow supaya kita boleh faham. Baik. Revolusi keagungan berkaitan dengan apa? Dengan penentangan terhadap raja, monarki dan juga ingin menegakkan kedaulatan parlimen. Kemudian kita belajar juga tentang revolusi Amerika iaitu penentangan orang Amerika terhadap British. Kerana apa? Mereka kutip cukai tapi British tak jaga kebajikan rakyat Amerika. Jadi itu berlaku penentangan. Kemudian kita tengok revolusi Perancis
Dan revolusi Perancis pula kerana apa? Mereka menentang pentadbiran pemerintahan raja kerana mereka nak mementingkan suara rakyat. Sehingga mereka sendiri telah menghapuskan sistem raja itu sendiri dan menubuhkan republik. Dan kemudian kalau kita lihat berkaitan dengan di Asia pula, di India, okey, reaksi nasionalisme ini kerana apa? Kerana mereka menentang dasar penjajahan British terhadap India. Dan ini dilakukan pada peringkat awalnya secara dahagi India, kemudian mereka melakukan juga seperti secara militan, okey, dan pada akhirnya mereka menggunakan secara satyagraha, iaitu penentangan tanpa kekerasan. In the end, sebenarnya di negara India telah berlaku rusuhan kaum di antara Islam dan juga puak Hindu menyebabkan mereka bersetuju untuk berpecah, iaitu sebuah negara Muslim iaitu Pakistan dan sebuah negara berasaskan agama Hindu iaitu India. So dibahagi dua, pecah dua, sampai sekarang ada India dan Pakistan. So that's basic, basic tentang nationalism sehingga ke India. Cikgu tak nak pergi lebih-lebih lagi, takut nanti kan kamu dah jadi tepu. Okey. Dan mungkin kamu ada soalan nak tanya, boleh tanya sekarang tentang berkaitan dengan keempat-empat nationalism yang kita baru pelajari tadi. Okey. Baik, mungkin ada yang tak faham, auto tepu. Mungkin ada. Ini kita belum masuk China, kemudian kita belum masuk di di Filipina, kemudian di banyak lagi ya. Ada banyak lagi sebenarnya. Okey. Empayar Uthmaniyah, Mesir. Jadi kena go slow sebenarnya. Dan cikgu nak tanya, di sekolah dah belajar dah bab ni? Okey. Sekolah dah sampai dah? Bab 1 pun belum ni cikgu. Satu pun tak ada. Bab 1 baru setengah tu. Oh, bab 1 baru setengah. Okey, alhamdulillah. So kalau dah Rafizuddin, maknanya bab 2 ni dah masuk dah? Serius ah? Okey, oh baru masuk. I see. Saya handle student form 5 dulu, so kami ditinggalkan. Oh ya ke? Alah siannya Hazrina. Okey. Siannya. Stop kat bab 1. Ya ke? Okeylah. Tak apa. So sebenarnya, okey. Kau tak habis-habis kau ni kan. Okey. Baik. Oh ya ke? Baru start. Okey, bagus. Sebenarnya walau apa pun, alhamdulillah sebenarnya bab ini kali kedua kita mengulang ya. Ini kali kedua kita mengulang. Hari itu kita hanya belajar sekadar dapatkan dia punya rough idea, okey, tentang nationalism. Hari ini kita detailkan lagi supaya kamu boleh faham. Cikgu suruh baca sendiri. Sebenarnya macam cikgu cakap okey. Tak buat kelas langsung. Allah. Itu yang bahaya tu. Okey, alhamdulillah, terima kasih banyak Zina. Ya. Okey. Okey. Alhamdulillah. Ya. Jadi tak apalah kan kalau cikgu go slow satu-satu kan, go slow satu-satu ya. Cikgu suruh buat note. Macam ni pun dah tu dah. Okey. Kau selalu busy je, I see. Okey. Okey, Xavier. Alhamdulillah. Ya, Sushmita. Supaya apa? Kali kedua kita belajar, mungkin faham. Dan juga kali kedua ini, cikgu buka kepada soalan. Kalau kamu nak tanya, silakan. Memang, okey, ramai yang confused. Okey. Habuk pasal ilmu sejarah di sekolah pun tak ada kat otak aku. Kau ni dead. Ya. Okey, sebenarnya bab ni best. Okey. Cikgu aku kalau boleh setiap hari buat kelas. Oh yo. Okey. Dan sebenarnya menyeronokkan bab ni, cuma dia terlalu luas. Dia terlalu luas sebenarnya, dia terlalu luas. So sebab tu kita kena go slow satu-satu. Dan ini menjawab soalan-soalan kamu macam korang katakan, kenapa nationalism ni tak tak ada kesedaran ke apa semua kan. Okey. Aduh yai. Saya 1 jam dah habis 1 bab. Oh yo, ya ke? Cikgu tak berani nak buat laju-laju 1 jam habis 1 bab. Nanti tak faham. Kan? Kita nak sampaikan tentang nationalism ni satu gerakan yang melibatkan perasaan rakyat tau. Dia perasaan rakyat. Jadi kalau ikutkan sebenarnya ada kemungkinan besar juga negara kita, logik tak negara kita nanti satu masa nanti akan berlaku
akan berlaku nasionalisme. Okey, akan berlaku tak? Kamu rasa? Akan berlaku juga kan? Nasionalisme di peringkat di Malaysia ni kan. Akan berlaku juga sebenarnya nanti. Cuma kita risau supaya